Hai murid-murid, saya Cikgu Yo. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan Sains Tingkatan 4 KSSM, iaitu bab 5 genetik, spesifik sikit 5.1 pembahagian sel. Dalam 5.1 terdapat 3 standard pembelajaran, iaitu 5.1.1 menerangkan jin, asid deoksiribonukleik dan kromosom dalam nukleus. 5.1.2 membandingkan dan membezakan mitosis dan meiosis. 5.1.3 mewajarkan kepentingan mitosis dan meiosis. Dalam video hari ini, kita akan fokuskan kepada 5.1.1, iaitu menerangkan jin, asid deoksiribonukleik dan kromosom di dalam nukleus. Hai, ini adalah seorang manusia. Manusia terdapat sel di dalamnya. So, kita sebagai satu manusia mempunyai juta-juta sel sebenarnya. Dalam setiap sel, kita mempunyai nukleus. Di dalam nukleus, kita mempunyai kromosom. So, kita boleh nampak kromosom ni, dia sebenarnya berbenang halus, tapi boleh dibentukkan menjadi seperti ribbon ataupun rama-rama. Ini dipanggil kromosom, ya. Seterusnya, di dalam kromosom terdiri daripada DNA. Satu part atau segmen di dalam DNA dikenali sebagai jin. So, sekali lagi, dalam manusia ada sel. Dalam sel ada nukleus. Dalam nukleus ada kromosom. Di dalam kromosom terdiri daripada DNA. Dalam DNA terdiri daripada jin. Mari kita tengok secara terperinci. Apakah itu kromosom? Kromosom sebenarnya adalah satu struktur berbenang halus. Dia terdiri daripada asid nukleik dan protein. Kromosom sebenarnya adalah sangat panjang, tapi boleh dipendekkan menjadi seperti ribbon ini. Tadi kita kata di dalam kromosom terdapat DNA. So, mari kita tengok apakah itu DNA. Nama penuh bagi DNA sebenarnya adalah deoksiribonukleik. Tetapi dalam exam, cikgu boleh tak saya nak tulis DNA je? Boleh, no problem. So, kita hanya perlu ingat DNA. Unit asas bagi DNA dikenali sebagai nukleotida. Sekali lagi, unit asas bagi DNA kita kenali sebagai nukleotida. Okay, DNA sebenarnya terdiri daripada dua rantai polinukleotida. Poli maksudnya di sini banyak. So, dah maksudnya kita mempunyai dua rantai nukleotida yang banyak. DNA adalah berbentuk helix ganda 2. So, kena ingat murid-murid, bentuknya adalah berbentuk helix ganda 2. Kamu tanya saya, apakah itu helix ganda 2? Seperti dalam gambar raja ini. Seperti yang dalam gambar raja ini. So, itu dipanggil sebagai helix ganda 2. Okay, mari kita tengok nukleotida, iaitu unit asas bagi DNA. Inilah bentuk nukleotida sebenarnya. Terdapat satu yang bulat, satu yang pentagon dan satu yang square ataupun segi empat. Yang bulat pink color ini dikenali sebagai kumpulan fosfat. Yang segi empat ini dikenali sebagai base bernitrogen. Dan kalau untuk pentagon ini, nama dia adalah gula pentosa. So, murid-murid kena ingat ya untuk label gambar raja nukleotida ini. Dan kita pergi kepada gen.
Gen adalah unit asas bagi pewarisan. Sekali lagi, gen adalah unit asas bagi pewarisan. Gen sebenarnya mengawal ciri-ciri yang diwarisi oleh organisma. Seperti contohnya warna anak mata, kebolehan menggulung lidah, kumpulan darah, ketinggian seseorang. Semua ini sebenarnya diwarisi daripada ayah kita dan mak kita kepada kita, dibawa oleh gen. Mari kita tengok lebih mendalam, iaitu kromosom di dalam manusia. Satu manusia yang normal mempunyai 46 kromosom. Setiap kromosom ini adalah wujud secara berpasangan. Kita kenalikan dia sebagai kromosom homolog. Sekali lagi, apakah itu kromosom homolog? Maksudnya kromosom yang sama, yang wujud sebagai berpasangan. Kromosom ini disusun di dalam karyotik manusia mengikut bentuk dan saiz. Susunan ini dikenali sebagai karyotik. Ini adalah contoh karyotik manusia. Okey, sebelah kiri ini adalah satu manusia yang berlainan, sebelah kanan adalah manusia yang berlainan. Murid-murid, nampak tak apa yang berbeza sebenarnya? Ini yang berbeza betul-betul murid-murid, iaitu sebelah kiri kita dia terdapat satu yang panjang X dan Y, tetapi di sebelah kanan adalah mempunyai X sahaja. So, apa berbeza dua ni karyotik ni? Sebelah kiri ini bermaksud ini adalah seorang lelaki. Kalau untuk sebelah kanan ini, dia adalah sebagai seorang perempuan. Itu beza dia, ya. Okey, kromosom sebenarnya terbahagi kepada dua. Okey, kita terdapat dua jenis kromosom sebenarnya, iaitu dipanggil sebagai autosom. Satu lagi dipanggil kromosom seks. Autosom sebenarnya mengawal sifat-sifat manusia ataupun dia membawa warisan lah. Contohnya, ayah saya rambut kerinting, dapat saya pun rambut kerinting. So, itu dibawa oleh autosom. Contoh-contoh sifatnya warna anak mata dan jenis rambut. Contohnya mungkin rambut kerinting, rambut lurus. Ini dikawal oleh autosom. Dan kamu tanya saya, apakah fungsi kromosom seks pula? Kromosom seks adalah digunakan untuk menentukan jantina kita. Maksudnya, anak yang dilahirkan adalah seorang lelaki ataupun perempuan dikawal oleh kromosom seks. Contoh ini adalah satu karyotik. Okey. So, yang saya bulatkan ini dikenali sebagai kromosom seks. Okey. Yang saya warnakan biru ini adalah dikenali sebagai autosom. Boleh faham? Yang saya bulatkan purple ataupun biru ini dikenali sebagai autosom. Kita hanya mempunyai dua ataupun sepasang sahaja kromosom seks, iaitu pada paling bawah. Okey, dan kita tengok. Sekarang kita nak tahu apakah karyotik ataupun kromosom yang terdapat di dalam seorang lelaki dan seorang perempuan. Untuk lelaki, kromosom kita adalah 44 tambah XY. Iaitu, tadi masih ingat, murid-murid ingat saya kata seorang manusia yang normal mempunyai 46 kromosom. Iaitu, sini saya kata dia mempunyai 44 autosom. Okey, autosom. XY ini iaitu 45 dan 46, yang ini dikenali sebagai seks kromosom. Perempuan pun sama. Dia mempunyai 44 autosom dan dia mempunyai 2 seks kromosom. Apa beza dua ni? Ya, lelaki mempunyai seks kromosom XY,
perempuan mempunyai seks kromosom XX. Ini sahaja yang kita akan belajar pada hari ini. So, kita berjumpa lagi selepas ini. Terima kasih.